أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد InsyaAllah saya Muhammad Asri Ibrahim mewakili kumpulan 9 untuk membentang tugasan 1 APH 2222 yang bertajuk pembentangan contoh-contoh pembimbing haji dan umrah yang profesional serta beretika semasa bertugas di tanah air dan di tanah suci. Sebelum kita memulakan pembentangan pada kali ini, suka saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan, itulah yang diketuai oleh Ustaz Syed Muhammad Safwan bin Syed Hashim, Ketua Kumpulan 9, dan dibarisi oleh ahli kumpulan saya Muhammad Asri bin Ibrahim, Ustaz Wan Muhammad Nazir bin Wan Muhammad, Ustaz Muhammad Hilmi bin Osman, Ustaz Muhammad Hanifi bin Ahmad Jamaluddin, Ustaz Abdul Halim bin Abu Bakar, Ustaz Muhammad Nasrullah bin Ruslan, Ustaz Bayhaqi bin Muhammad Zain, Ustazah Halidawati Hafiza binti Abdullah, dan Ustazah Nur Azita binti Zaida Abidin. Itulah dia kumpulan 9. Kemudian kita masuk kepada pendahuluan. Kemudian apakah yang dibuat oleh kumpulan kami sebagai pendahuluan, iaitulah tugas membimbing jemaah haji dan umrah tentunya hanya dikendalikan oleh pembimbing yang terlatih dan dilantik oleh Tamu Haji Malaysia. Seorang pembimbing perlulah mempunyai ciri-ciri kepimpinan Islam yang profesional, spiritual atau kerohanian dalam kepimpinan berperanan penting yang merakumi implementasi amal ibadah di samping tugas yang dipertanggungjawabkan demi mencapai hala tuju yang cemerlang. Pemimpin haji dan umrah merupakan profesi yang mendapat perhatian di mata masyarakat Islam di Malaysia. Selain berkebolehan berkomunikasi dengan baik, ia juga perlu mempunyai fizikal yang sihat, cerdas, berketerampilan, menarik serta paling utama pernah menunaikan ibadah haji dan umrah. Oleh itu, pembimbing haji perlu memiliki personaliti cemerlang, iaitu ikhlas dalam menjalankan tugas, mempunyai sikap untuk memajukan diri, bekerjasama sebagai satu pasukan, mempunyai sifat kreativiti dan inovasi serta cintakan ilmu. Itu sebagai pendahuluan. Kemudian kita masuk pada objektif. Objektif ada 3. Pertama, mengetahui perkembangan pengurusan pembimbing haji dan umrah yang profesional serta beretika tanah air dan tanah suci. Yang kedua, mengenal pasti kriteria dan keperluan latihan untuk pembimbing haji dan umrah. Ketiga, objektifnya menganalisa ciri-ciri kepimpinan pembimbing haji dan umrah dalam pengurusan haji dan umrah. Itulah 3 objektif. Kemudian kita masuk kepada pengurusan pengendalian khusus haji dan umrah di tanah air. Apa dia? Iaitulah pembimbing memahami matlamat dan hala tuju. Itu dia. Iaitulah mengetahui matlamat pengurusan dan tujuan kerja khusus dilaksanakan. Tanpa matlamat, segala tugasan berkaitan haji, jemaah haji dan umrah akan mengakibatkan pengurusan khusus tersebut dikendalikan tidak beroleh hasil yang maksimum. Kedua, haji yang dilakukan tanpa perancangan akan mendatangkan banyak keburukan dalam gerak kerja berpasukan. Hadis riwayat oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Wasit bermaksud sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia melaksanakan dengan cemerlang. Itu dia. Sebagai pembimbing ibadah haji di tanah air, mengendalikan kursus haji dan umrah dengan baik adalah seperti berikut. Pembimbing mestilah mematuhi jadual ceramah
yang disediakan oleh pihak pengurusan haji dan umrah. Segala pengisian tajuk ceramah hendaklah meliputi segala aspek keperluan ibadah untuk disampaikan kepada para jemaah. Pengisian ceramah mudah dipahami dan dipelajari oleh jemaah. Jadi mudah dipelajari dan dipahami. Segala maklumat dan bahan bantu mengajar perlu dikemaskini dari masa ke semasa dengan keputusan muzakarah kebangsaan yang terkini. 5. Memastikan keselamatan dan kebajikan jemaah terjaga sepanjang kursus berlangsung. Itu dia. Kemudian kita masuk pada pemantauan dari segi pengurusan dan pengendalian kursus haji dan umrah. Iaitulah melaksanakan tugas merupakan satu amanah dan tanggungjawab terutama bagi seorang rektor pembimbing haji dan umrah ataupun apa saja jawatan yang diamanahkan. Sama ada tugasan itu adalah secara sepenuh masa atau separuh masa, pembimbing lelaki maupun pembimbing perempuan, kita haruslah sentiasa siap siaga menjalankan tugas apabila diperlukan. Sabda Nabi SAW bermaksud, ketahuilah setiap kamu ialah pemimpin, yakni mempunyai amanah, dan setiap daripada kamu akan disoal di akhirat tentang orang yang diamanahkan. Untuk mencapai profesionalisme dan etika bimbingan yang terbaik sebagai pembimbing haji dan umrah, sifat sebagai seorang ketua dan pembimbing itu perlu ada padanya. Itu dia. Berikutnya kita pergi kepada ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pembimbing haji dan umrah, iaitulah memiliki akidah dan pegangan agama yang kuat serta mantap, sentiasa menunjukkan teladan atau contoh yang baik pada jemaah, mempunyai kemahiran dalam memberi kaunseling ataupun psikologi komunikasi, bersifat empati, prihatin dan penyayang terhadap sesama makhluk. Sentiasa bersikap keterbukaan, terbuka, mudah memberikan kerjasama, bijaksana dalam apa jua tindakan, menyampaikan informasi dan dalam menyelesaikan segala permasalahan berkaitan jemaah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa ia menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Riwayat Ahmad. Kemudian kita pergi kepada pengurusan dan pengendalian jemaah haji dan umrah di Tanah Suci. Peranan seorang pembimbing haji dan umrah di Tanah Suci, iaitulah tugas dan fungsi pembimbing ibadah haji dan umrah adalah sangat penting. Mereka menjadi tempat rujukan para jemaah dalam segala hal yang berkaitan dengan hal ehwal di Tanah Suci. Secara asasnya, ia meliputi permasalahan teknikal seperti dokumen, urusan perjalanan pergi dan balik, kesihatan, hukum hakam, manasik ibadah haji, penginapan dan paling penting ialah kebajikan para jemaah itu perlu sentiasa dalam perhatian dan pemantauan yang rapi. Oleh yang demikian, segala ilmu dan pengalaman pembimbing haji dan umrah semasa berada dan bertugas di Tanah Suci sangat berkaitan untuk mereka mengaplikasikan ilmu dan pengalaman tersebut apabila diminta untuk berkhidmat di Tanah Suci. Kemudian terus kepada ciri-ciri yang cemerlang. Apa dia? Yang sebagai seorang pembimbing, iaitulah mempersiapkan diri dari segi ilmu, hukum hakam, perawatan Islam yang berkaitan dengan ibadah haji, memastikan persediaan fizikal, mental yang mantap, berusaha bersungguh-sungguh segi kerja, mempunyai tahap kesihatan yang baik, tidak menyalahkan keadaan ataupun orang lain, sentiasa positif, bersangka baik dengan rakan dan para jemaah, mendengar dahulu pendapat orang lain sebelum membuat keputusan, komited dalam tanggungjawab, tidak bersikap mementingkan diri, sentiasa mematuhi arahan ketua dan amanah dengan masa, dan berikutnya jalankan tugas semata-mata kerana Allah Ta'ala.
Berikutnya, kesempurnaan pengurusan haji ini dan umrah bukan sekadar memerlukan kekuatan mental dan fizikal sahaja, tapi perlu dibekalkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang mantap, jadi insan yang benar-benar memahami dan menghayati apa itu hakikat iman, Islam dan ihsan. Jadi pemimpin haji dan umrah disarankan menghadiri dan mengikuti kursus-kursus yang bagi memantapkan ilmu. Contohnya tafakuh, kursus muzakarah, zakarah haji, tafakuh, kursus fakta dan kursus-kursus yang berkaitan dengan hal ehwal semasa, kemahiran-kemahiran kaunseling, perubatan Islam, seminar-seminar yang berkaitan dengan haji, bengkel-bengkel ilmu, iman, Islam, ihsan, sebagai apa kita kata menyalurkan kembali, mengemaskan kembali ilmu bila berdepan dengan permasalahan dengan jemaah, terutama yang melibatkan hukum hakam. Dan juga moga-moga dengan ilmu ni yang pengalaman kita ada, kita boleh jadi pembimbing haji dan umrah yang profesional, insya-Allah. Jadi sebagai kita kata kesimpulan pada kali ini, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi intipati ayat di atas merujuk pada sifat dakwah yang memerlukan tindakan yang berhikmah dalam mendalami Islam. Itulah sebagai seorang hikmah untuk sebagai pembimbing ibadah haji ataupun umrah. Dan juga tugasan ini memerlukan jiwa bijaksana, berhikmah, integriti, profesionalisme ketika mengajar, membimbing, membantu jemaah haji dalam ibadah haji dan melahirkan natijah yang baik. Dan juga akhirnya kepuasan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika di tanah air dan tanah suci, bertujuan sebagai membimbing ibadah haji ini. Itulah saja sekadar yang mampu kami buat kumpulan 9 untuk peta kerja yang pertama ini. Mudah-mudahan memberi ingatan kepada kami dan tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.